Kota jemaah haji penuh termasuk giliran haji 2020. Butiran penerbangan dikeluarkan minggu depan. Selamat malam dan salam keluarga Malaysia. Anda bersama saya Mohan Chinasami, berita tengah malam. 14,306 kotah jemaah haji telah diisi sepenuhnya melibatkan giliran menunaikan haji tahun 2020. Pengarah Eksekutif Haji Tabung Haji Datuk Seri Said Saleh Said Abdul Rahman berkata bakal jemaah akan berlepas secara berperingkat. Penerbangan pertama dijadual 4 Jun manakala penerbangan terakhir dijangka 2 Julai. Kita dah cukupkan. Jadi walaupun dari masa ke semasa akan ada juga lagi kekosongan disebabkan last minute ada pelawak yang menarik diri oleh sebab-sebab tertentu lah. Dalam masa sama juga kita akan lihat pada rayuan. Rayuan tahun ini kita akan hanya lihat kepada rayuan mahram sahaja. Ya. Rayuan-rayuan yang lain kita tangguh pada tahun ini. Bercakap pada sidang media Operasi Haji 2022 di Menara Tabung Haji, beliau turut memaklumkan jadual serta butiran penerbangan bakal jemaah akan dikeluarkan mulai minggu depan. Malaysia Airlines Berhad dan Saudi Airlines telah ditugaskan membawa ke semua bakal jemaah menerusi 48 penerbangan. Baik, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang kini dalam rangka lawatan kerja ke Jepun mengadakan pertemuan empat mata bersama rakan sejawatan dari Singapura, Lee Hsien Loong. Antara tumpuan dalam pertemuan selama 30 minit itu adalah mengenai penyelesaian isu dua hala kedua-dua negara sempena sesi pemukiman yang akan datang. Azma Abdul Wahab di Tokyo melaporkan. Kedua-dua Perdana Menteri berada di Tokyo ketika ini bagi menghadiri dan menyampaikan ucap pertama pada persidangan Nikkei ke-27 esok. Datuk Seri Ismail yang ditemui media sejurus pertemuan memaklumkan beliau dan Perdana Menteri Singapura berbincang mengenai penganjuran pemukiman yang akan dihoskan Singapura tahun ini. Cuma satu je lah, kita bincang pasal retreat pemukiman antara Malaysia dan Singapura. Singapura akan menjadi tuan rumah pada tahun ini dan kita bincang dari segi tarikh. Mungkin akhir September ataupun awal Oktober. Jadi delegasi Malaysia akan ke Singapura untuk berbincang isu-isu yang mungkin tak selesai lagi. Kita akan selesaikan. Itu sajalah. Turut hadir mengiringi Perdana Menteri sebelum dan selepas pertemuan adalah Menteri Luar Datuk Seri Saifuddin Abdullah. Kali terakhir pertemuan kedua-dua Perdana Menteri adalah ketika Datuk Seri Ismail mengadakan lawatan rasmi ke Republik Singapura pada November tahun lalu. Ia bersempena pelaksanaan laluan perjalanan vaksinasi VTL melalui udara dan sempadan darat antara Malaysia dan Singapura. Dalam hubungan perdagangan, Singapura merupakan rakan dagangan kedua terbesar Malaysia dan terbesar dalam ASEAN dengan jumlah RM267.11 bilion tahun lalu, peningkatan 22.2% berbanding tempoh sama pada 2020. Mengenai jadual lawatan kerja rasmi ke Jepun pula, Perdana Menteri akan menghadiri sambutan Hari Raya Keluarga Malaysia yang diraikan bersama warga Malaysia di Jepun malam ini. Jadual padat menanti Perdana Menteri esok pada persidangan Nikkei selain dijadual mengadakan pertemuan empat mata bersama Perdana Menteri Jepun Fumio Kishida pada Jumaat. Azma Abdul Wahab, RTM. Perdana Menteri kemudiannya turut meluangkan masa bertemu dan meraihkan sambutan Hari Raya Keluarga Malaysia bersama rakyat Malaysia di Tokyo. Majlis berlangsung dalam suasana mesra dan meriah dengan kehadiran kira-kira 200 jemputan.
Mereka merupakan rakyat Malaysia yang bekerja serta komuniti perniagaan di negara matahari terbit itu. Manakala pelajar yang hadir merupakan mereka yang sedang melanjutkan pelajaran di Tsukuba University, Utsunomiya University dan Tokyo Denki University. Rata-ratanya teruja dapat bertemu Perdana Menteri buat pertama kali, tambahan lebih 2 tahun tidak dapat pulang berhari raya di Malaysia akibat pandemik COVID-19. Majlis dengan segala takzimnya menjemput. Sebenarnya saya merasakan sangat gembira dengan kehadiran Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ke Tokyo, Jepun bagi meraihkan sambutan Hari Raya Aidilfitri Hari Keluarga Malaysia, dan saya rasa rakyat Malaysia juga sangat teruja dapat bertemu dengan beliau sendiri, dan memangnya ini sangat dinanti-nantikanlah. Saya sebenarnya baru tahun pertama di Tokyo, jadi saya memang amat teruja sebab ini merupakan tahun pertama beraya di luar negara dan ada berpeluang pula untuk berjumpa dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan isteri. Jadi sememangnya kami amat gembiralah dengan peluang yang suka nak dapat macam ni. Dia dapat menyambut bersama keluarga Malaysia, terutamanya dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia kita. So rasa excited tu lagi bertambah-tambah lah. Tak sangka lepas 4 tahun dapat lagi beraya. Saya berasa sangat teruja kerana dapat diberi peluang untuk beraya bersama Yang Berhormat Perdana Menteri dan isteri dan bersama warga-warga Malaysia di Jepun. Dan kerana perasaan teruja ini, saya sanggup menghabiskan segala kerja saya awal untuk pulang, tukar baju raya dan datang ke sini. Kami ingin mengucapkan Ekonomi Malaysia akan terus berdaya tahan dengan indeks pelopor IP berada pada aliran menaik mencecah 113.3 mata pada Mac berbanding 110.9 mata pada Februari. Peningkatan tersebut disokong bilangan unit kediaman yang diluluskan pembinaan serta bilangan syarikat baru didaftar masing-masing meningkat 0.3%. Menerusi satu kenyataan Ketua Perangkawan, Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin berkata, IP tahun ke tahun pula menurun kepada negatif 1.5% pada Mac disebabkan kejatuhan import logam asas berharga dan logam bukan ferus lain. Pada masa sama, ekonomi jangka pendek pula dijangka kekal berada di landasan pemulihan meskipun berlaku kenaikan harga komoditi berikutan konflik global. Ia sekaligus menjurus kepada kemerosotan lanjut dalam kuasa beli untuk mencapai pemulihan yang lancar dan mampan. Indeks pelopor merupakan alat yang digunakan untuk menjangkakan kenaikan dan penurunan ekonomi dalam purata 4 hingga 6 bulan kehadapan. Kementerian Pertanian dan Industri Makanan MAFI sekali lagi meminta peternak ayam segera membuat permohonan bagi mempercepat pembayaran subsidi. Menurut Timbalan Menterinya, Datuk Seri Ahmad Amzad, 58 juta ringgit subsidi telah diluluskan sejak Januari dan pembayaran dibuat secara berperingkat. Mereka telah menyuarakan perkara ini, kita telah membuat pelonggaran untuk memudahkan lagi cara pembayaran. Tetapi syarat mesti dipenuhi. Beliau berkata demikian pada sambutan Rumah Terbuka Aidilfitri Anjuran Pertubuhan Peladang Kebangsaan Nafas di Ibu Negara. Sebelum ini, harga shilling ayam standard ditetapkan pada harga RM8.90 per kilogram dengan pemberian subsidi sebanyak 60 sen dan kemudian ditambah kepada 80 sen menjadikannya RM1.40 bagi setiap kilogram. Program Jualan Keluarga Malaysia PJKM berjaya laksanakan di semua 222 kawasan parlimen termasuk di kawasan pembangkang. Ia meliputi 1,702 lokasi dengan purata 7 lokasi bagi setiap kawasan parlimen.
Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Datuk Seri Alexander Nantaligi berkata seramai 2.79 juta pengunjung direkodkan selain hasil jualan mencecah 54.54 juta ringgit sejak dilancarkan pada 2 Disember lepas. Sepanjang program itu, pelbagai barangan keperluan harian dijual pada harga istimewa sehingga 20% lebih murah berbanding harga pasaran setempat. Menerusi kenyataannya, Datuk Seri Alexander berkata perancangan awal pelaksanaan PJKM adalah sehingga 31 Mac, namun Perdana Menteri bersetuju PJKM dilanjutkan sehingga bulan depan. PJKM merupakan usaha kerajaan membantu meringankan beban kos sara hidup rakyat. Sektor koperasi tidak terikat dengan mana-mana peraturan yang ditetapkan oleh bank berikutan kenaikan kadar polisi semalaman OPR oleh Bank Negara Malaysia BNM. Menurut Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Tan Sri Nur Omar, ini kerana sektor koperasi tidak menyediakan pinjaman peribadi tetapi terikat dengan akta sendiri iaitu Akta Koperasi 1993. Yang tu tapi apa pun yang dari segi atasnya koperasi dia tak terikat dengan apa juga yang dibuat oleh bank kerana koperasi ada akta dia sendiri. Beliau menghadiri sambutan Hari Raya Aidilfitri kementeriannya di Putrajaya. Pada 11 Mei lepas, Jawatankuasa Dasar Monetari MPC BNM memutuskan untuk menaikkan OPR yang menjadi penanda aras rujukan kadar faedah pinjaman domestik sebanyak 25 mata asas kepada 2.00%. Program pembasmian kemiskinan tegar keluarga Malaysia BMTKM akan meliputi semua kawasan termasuk bandar berdasarkan maklumat dalam sistem e-Kasih di negeri masing-masing. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi Datuk Seri Mustafa Mohamad memaklumkan bagi fasa pertama 80 lokaliti di seluruh negara terpilih bermula hujung bulan ini. Strategi pelaksanaan program tersebut di bandar adalah berbeza dengan strategi yang dilaksanakan di kawasan luar bandar iaitu pendekatan secara holistik dan pemantauan secara dalam talian. Yang beza program ini, yang pertama kita bekerja sebagai satu holistik, pendekatan holistik. Yang barunya ialah pendekatan kita kerjasama antara semua pihak. Yang kedua pemantauan, sebulan sekali akan dipantau. Beliau berkata demikian selepas mengadakan kunjungan hormat ke atas Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg di Kuching. Di Sarawak, 10 lokaliti terpilih di bawah program BMTKM. Bertemu kembali. Seorang lelaki maut ditembak di hadapan sebuah restoran di Sungai Petani, Kedah siang tadi. Ketika itu, ahli keluarga mangsa berada dalam restoran terbabit. Menurut Ketua Polis Kedah, CP Wan Hassan Wan Ahmad, kejadian berlaku ketika mangsa berada di luar restoran. Secara tiba-tiba, 4 suspek menaiki motosikal mendekatinya. Masa dia keluar di kereta, dicari 2 buah motosikal yang dinaiki oleh 4 lelaki yang mempunyai pakai full face dan dengan jaket dan sebagainya yang inilah telah melepaskan tembakan. Dicari setakat ni yang kita jumpa 8 tembakan dan masa meninggal di tempat kejadian.
Tembakan disyaki lepaskan dari jarak dekat. Polis tidak menolak kemungkinan kes ada kaitan dengan geng kongsi gelap dan dadah. Cubaan menghidup keluar 26 kg syabu berjaya dipatahkan Agensi Penguasaan Maritim Malaysia APMM Melaka dan Negeri Sembilan. Pengarahnya Kapten Maritim Iskandar Ishak berkata bahan terlarang itu dipercayai mahu diseludup ke luar negara. Cubaan seludup digagalkan di Tanjung Sepat, Selangor. Dadah tersebut ditinggalkan dalam sebuah beg pakaian. Pemeriksaan menemukan syabu dalam 26 bungkusan. Sedikit ni dia terus menerus daripada transporter darat ke transporter laut tu dalam masa yang sangat dekat lah. Maknanya dia letak barang tu, baratnya transporter daripada laut akan pick up barang tersebut. Kes disiasat mengikut Akta Dadah Berbahaya 1952. Bekas Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zaid Hamidi memberitahu Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur baki wang dalam akaun peribadinya cukup untuk membayar hutang kad kredit miliknya tanpa menggunakan dana Yayasan Akal Budi. Turut jelaskan kesemua cek yang digunakan untuk membayar kad kreditnya adalah disebabkan kecuaian bekas setiausaha eksekutifnya Major Mazlina Mazlan. Terdahulu, Datuk Seri Ahmad Zaid merujuk dengan baki wang dalam akaun Maybank miliknya antara 2014 hingga 2016. Baki minimum dalam akaunnya adalah RM100,000 dan baki maksimum ialah RM600,000. Manakala bil kad kredit minimumnya sebanyak RM600 dan maksimum RM215,000 sepanjang tempoh itu. Pada perbicaraan sebelum ini, Ahli Parlimen Bagan Datuk itu memberitahu mahkamah bahawa Mazlina merupakan individu yang diamanahkan untuk menjaga akaun peribadinya. Namun, Datuk Seri Ahmad Zaid mengakui kecuaiannya kerana tidak mengetahui secara terperinci berkenaan pengurusan bil-bil kad kredit. Perbicaraan di hadapan Hakim Datuk Colin Lawrence Squera bersambung esok. Bekas Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba sedia memberikan kerjasama kepada Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia SPRM berikutan dakwaan isu rasuah dan penyelewengan berhubung perolehan berkaitan COVID-19. Beliau yang memegang portfolio berkenaan semasa negara sedang berhadapan wabak itu mengakui pernah menerima sendiri aduan mengenai perkara itu sekaligus menjelaskan ia berlaku di peringkat pentadbiran. Jelas Datuk Seri Dr. Adham, sewaktu keadaan pandemik, banyak proses pemulihan tidak melalui prosedur biasa dan terdapat kekeliruan dalam melaksanakan perkara itu. Beliau ditemui media selepas menyaksikan Majlis Pertukaran Memorandum Persefahaman di antara National Institute of Biotechnology Malaysia, Solution Biologics Sendian Berhad dan CanSino Biologics Incorporated CanSino di Serdang, Selangor. Semalam, Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki dilaporkan berkata pihaknya sedang menjalankan siasatan terhadap perolehan berkaitan COVID-19 melibatkan rasuah dan penyelewengan selain melihat kepada penyalahgunaan kuasa. Seorang pesara tentera dan isterinya dihadapkan ke Mahkamah Majisteri Ipoh atas pertuduhan membunuh anak saudara mereka 2 minggu lalu. Bagaimanapun, tiada pengakuan direkodkan dan kedua-dua tertuduh, Zahidin Noh serta isterinya Nur Hazliana Azrin Abdul Hamid, masing-masing berusia 40 tahun, mengangguk faham selepas pertuduhan dibacakan jurubahasa mahkamah di hadapan Magistrate Jessica Damis. Kedua-dua tertuduh didakwa secara bersama-sama menyebabkan kematian Aisyah Farhana Muhammad Kirul Azral berusia 8 tahun. Mereka didakwa melakukan kesalahan itu di sebuah rumah di Jalan Desa Pengkalan, Bandaraya 18, Desa Pengkalan pada pukul 10 malam 13 Mei hingga pukul 7 pagi pada 14 Mei lalu. Pertuduhan dikemukakan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan dan dibaca bersama di bawah Seksyen 34 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman mati jika sabit kesalahan. Mahkamah menetapkan sebutan semula kes pada 30 Jun depan. Mayat seorang wanita yang dilaporkan hilang ketika mandi bersama suaminya di Pantai Penunjuk Kijal Kemaman Jumaat lepas ditemukan. Bangsa Rukiah Abdul Rahman, 59 tahun, ditemukan terapung di Pantai Air Tawar berdekatan Pulau Tenggol, Dungon.
Ketua Polis Daerah Kemaman Superintendent Hanian Ramlan berkata mayat mangsa ditemui beberapa pekerja chalet iaitu 40 km dari lokasi kejadian. Proses pengecaman dibuat dua waris di unit forensik Hospital Kemaman. Jumaat lepas, mangsa dan suaminya Ahmad Karib Abdul Kadir, 60 tahun, hanyut ketika mandi di pantai tersebut dipercayai akibat arus deras. Mayat suaminya Ahmad Karib ditemui terapung 2 batu nautika dari Kuala Kemaman pada petang hari kejadian. Penggiat industri pelancongan seni dan budaya disarankan memohon Geran Sepadan Sektor Pelancongan GSSP dan Geran Sepadan Sektor Kebudayaan GSSK. Menurut Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Seri Nancy Sukri, inisiatif dapat membantu penggiat industri untuk terus berdaya saing mempromosikan Malaysia sebagai destinasi pelancongan. Kita nak menggalakkan sektor kebudayaan terutama sekalinya diketengahkan bagi menguatkan lagi produk-produk yang ada dalam negara kita. Sebenarnya kita di Malaysia ni banyak program, banyak produk untuk menarik pelancongan. Tetapi kalau ianya tidak diberi insentif seperti itu, maka ianya mungkin kalau ada pun lambat. Jadi ada rebutkan peluang ini, dia 50 juta untuk kedua-dua pelancongan dan juga kebudayaan. Kalau habis-habis lah. GSSP dan GSSK menawarkan dana sehingga RM500,000 bagi setiap program domestik dan RM1,000,000 untuk program antarabangsa. Datuk Seri Nancy ditemui ketika hadir Majlis Mesra Aidilfitri Warga Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan di Ibu Negara. Kementerian Pengajian Tinggi KPT telah melaksanakan 5 inisiatif intervensi bagi mengatasi penurunan kebolehpasaran graduan sepanjang tempoh pandemik COVID-19 yang lalu. Pelaksanaan beberapa inisiatif intervensi pada 2021 berjaya meningkatkan kadar kebolehpasaran siswazah 1.1% kepada 85.5%. Menurut Menterinya Datuk Seri Noraini Ahmad, ia melibatkan inisiatif program memperkukuhkan kemahiran reskilling dan meningkatkan kemahiran upskilling. Ia termasuk penjana KPT CAP, program Teaching Factory, transformasi TVET, pendidikan fleksibel dan micro credential serta program-program mobility. Dan program-program ini telah dilaksanakan untuk mengelakkan kualiti pendidikan tinggi dan kadar kebolehpasaran siswazah terjejas. Dan kami merasa gembira dan saya percaya bahawa program-program intervensi ini sedikit sebanyak telah berjaya mencapai sasarannya dan telah menjadi contoh kepada negara-negara lain. Beliau ditemui selepas berucap pada Forum Pendidikan Sedunia EWF di London. Tambah beliau RM150 juta telah diperuntukkan kerajaan bagi melaksanakan program penjana KPT CAP. Program latihan upskilling dan reskilling selama 4 hingga 6 minggu melibatkan industri memberi manfaat kepada 20,000 graduan. EWF merupakan forum antarabangsa peringkat menteri anjuran tahunan di London sejak 2002 dan bertindak sebagai platform perbincangan serta perkongsian pandangan, pengalaman, dasar, strategi dan hala tuju pembangunan pendidikan di samping isu-isu utama dan terkini dalam bidang pendidikan di peringkat global. Baik, kita ke perkembangan sukan. Menjelang saingan Piala Asia bawah 23 yang akan membuka tirainya pada 1 Jun di Uzbekistan, pemain skuad negara Haider Haikal tekad untuk menebus kekecewaan selepas gagal membawa sebarang pingat di Sukan C Hanoi 2021 baru-baru ini. InsyaAllah dalam masa seminggu lebih ni kita dapat baiki mana kelemahan-kelemahan kita yang perlu kita baiki lah. Sebab saya rasa di Asia nanti dia akan jadi game yang lain. Sebab kita tahu di SEA Games mereka bawa 3 pemain lebih umur, Vietnam dan Thailand. So dengan ketiadaan pemain-pemain 3 lebih umur diorang, saya rasa dia akan jadi game yang lain lah. Pemain muda Selangor FC berusia 19 tahun itu tidak mahu memikirkan lagi kekalahan yang diharungi Hanoi, Vietnam dan ingin mengalih fokus terhadap kejohanan di Uzbekistan.
Haris terus yakin dia dan rakan sepasukan akan bangkit menampilkan aksi yang lebih baik. Pada kejohanan Piala Asia bawah 23 tahun itu nanti, skuad muda kebangsaan telah diundi bersama Thailand, Vietnam dan Korea Selatan dalam kumpulan C. Setelah 2 tahun kejuaraan motosikal Asia ARRC tidak dapat diadakan di negara ini akibat penularan COVID-19, tahun ini litar antarabangsa Sepang SIC akan kembali menjadi tumpuan bagi pusingan kedua kejohanan itu. Beberapa pelumur negara turut menyatakan semangat untuk menampilkan aksi yang terbaik apabila beraksi di gelanggang sendiri. Dan tahun ini kita kembali balik dan saya harapkan ada peluang yang sangat cerah untuk di Sepang. Lagi-lagi saya punya home ground dan saya akan cuba yang terbaiklah untuk menang di race nanti. So ekspektasi saya of course ni adalah home ground kita dan first race dah 2 tahun tak race saya racing dan saya akan happy bila saya berada di atas podium pada race kali ini. Mereka ditemui dalam satu majlis ramah mesra bersama peminat di Universiti Teknologi Mara UiTM Shah Alam. Antara pelumba yang hadir sama seperti Azlan Shah Kamaruzzaman, Kasma Daniel Kasmayuddin dan Azroy Hakim Anwar. Selepas perlumbaan di SIC, mereka turut akan berlumba di Jepun, China dan Thailand bagi pusingan seterusnya. Baik, kita beralih ke sukan golf. Jadual perjalanan hari kedua kejohanan PGM Kia 2022 terganggu ekoran cuaca hujan lebat yang turun agak lama di sekitar Lembah Kelang. Hari kedua bermula dengan pemain amatur Haris Hezri memimpin kejohanan dengan catatan 65 pukulan 7 di bawah par yang dilakar semalam terpaksa ditunda sekitar pukul 10.10 pagi susulan hujan mula turun di Glen Mary Hotel and Golf Resort. Pengandil dan marshal perlawanan hanya membenarkan pemain kembali ke lapangan golf sekitar jam 5.30 petang untuk menyambung saingan namun tidak sempat untuk menamatkan saingan hari kedua. Hari terakhir akan berlangsung esok dengan pemain perlu menghabiskan baki pusingan hari kedua terlebih dahulu. Baik, berita tengah malam berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal Berita RTM di berita.rtm.gov.my. Saya Muhammad Cina Sami, salam keluarga Malaysia dan selamat malam.